This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. This podcast is brought to you exclusively by Kinabas Auto. Untuk mendapatkan kereta-kereta yang menarik daripada Kinabas Auto, jentera berat ataupun ringan, bolehlah menghubungi mereka di... You can call them at 016-803-2368. I'll repeat, 016-803-2368. Contact them on Facebook, Instagram, Kinabas Auto. Dan on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tiada kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan selamat kembali ke podcast Komando nombor 1 Sabah. Yes, kami tengah podcast dalam lumpur. Ya, kalau kamu dapat dengar di belakang itu ada tembak-tembak kiri kanan, ada machine gun. Ada katak di sebelah sana. Ada monyet, tiada makanan ni malam, makan monyet. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Gani. Dia adalah bekas komando yang berkhidmat untuk negara Malaysia, of course. Dan kita masih lagi mau dengar cerita dia macam mana dia punya training komando dulu. Ada makan monyet kan tak? Kan monkeypox. Ya, Tuan Gani monkeypox. Sorry. Tiada kena mengenal dengan monyet tu, okey? Iya kah? Tiada. Okey. Nama aja monkey lah. Ya, monkey. Tapi betul juga orang bilang, kalau kamu nampak orang macam muka monkey, jangan dekat. Itu jahat. Itu body shaming. Tak bagus gitu. Itu Allah marah. Benar-benar tidak bagus. Okay, alright. Lagi lucu kalau begini kan. Kamu sebelah muka saya. Dari Salvador ada di sini, Pak. Ada Bella Ciao di sini. Okay, Tuan Gani, ceritakan Tuan Gani, macam mana apa latihan komando ni sebenarnya? What is the hardest part yang Tuan belajar di sebagai komando masa mengambil kira bidang komando ni? Paling rabak lah. Selepas lapor di camp 12 komando tu kan, dia sebenarnya sebelum kita pergi, ini baru lapor tau. Belum lagi, jauh lagi mau jadi komando ni. Jauh lagi. Sebab kita lapor di situ kita yalah, sebab kita daripada rekrut ni. Rekrut ni dengan kalau tengok dia punya stamina tu, pertahanan dengan masuk komando ni, ingat jauh lagi lah. Jadi sebab itu kita dalam 21 komando tu, sebab kita lapor di unit tu, kita situ ada satu lagi dia panggil pemanasan. Belum lagi yang betul. Belum lagi. Baru warm up. Apa pemanasan dia Tuan? Dia pemanasan dia apa yang terjadi waktu kita kalau pergi asas komando tu kan, dia akan perkenalkan dalam pemanasan tu, warm up tu. Dia gambaran dia begini. Jadi baru gambaran dia. Jadi kita di situ pun ramai kecundang. Ya ke? Situ pun sudah ramai kecundang. So kalau diorang kecundang, diorang pergi unit lain ke? Ya, sebab kita tadi kan sudah kena bagi unit. Jadi bila kita situ, kita apa ni, yalah, situ bidang tu tidak ngam di jiwa, mungkin tidak tahan physical mental. Jadi terpaksa kena antar pergi unit yang dia ada tu lah. Macam saya. Tapi tidak rejection sudah masa tu lah, tidak kena reject dari askar sudah lah. Sudah luluskan. Dia pergi unit sudah. Okay. Cuma dia reject dalam komando tu. Untuk meneruskan. Bukan semua orang boleh jadi Rambo kan? Bukan semua boleh jadi John Rambo. Ya, betul. Dia punya sebab bila kita pemanasan tu, jadi ada kawan-kawan kita pergi kena reject. Maka yang tinggal tu akan meneruskan pergi pelatihan seterusnya. Jadi latihan seterusnya bukan di unit tempat kita melapor tadi tu. Kita kena pergi sebelah lagi. Dia
dia untuk apa ni yang sebelah yang camp sebelah tu dia macam protection dulu lah. Ini pusat latihan. Dulu dia panggil pusat latihan peperangan khusus. Okey. Patah lengan, patah kaki. Alamak. Itu dia punya gelaran dia lah. Ya ke? PLPK. Patah lengan. PLPK. Apa kenapa begitu tuan? Dia situ Ramai patah tangan, ramai patah kaki. sebab bukan juga. Dia dia memang ada, tapi di situ dia tempat tu dia bukan khusus untuk melatihkan untuk melayakkan dia jadi komando. Di situ ada kursus macam apa ni parachut. Okey, parachute lagi. Parachut, lepas tu ada. Tuan ada ambil tu parachute. Dia kita selepas kita apa ni lulus dia itu ada level-level dia. dia wajib kena ambil. Wajib kena ambil. Dia wajib kena dia. Dia mesti ambil punya. Jadi ada parachutis punya badge lah. Ada. Wah. Lepas tu yalah dia punya macam banyak lagi tu. Ya. Banyak lagi. Ini kalau kita cerita apa ni Tidak habis 2 hari 3 hari pun tidak sebenarnya habis. ini baru di Mukidimah dia dalam komando ni. kau tengok tu, Ken. Dia punya tu. Kita cuba compactkan, kita cuba cari cerita-cerita yang menarik. Saya mau tanya, kalau saya tadi PLPK patah lengan patah kaki kan, kalau saya PH patah hati. Bukan Pakatan Harapan kan? Saya tadi ingat PS tu Pakatan Harapan kan. Malaysia lah. Pusing-pusing pun pergi sana juga tu politik aja. Kalau PAS Patahkah hati saya? patah hati saya. Hati saya. Tuan, jadi okey, kita cuba ambil yang menarik-menarik. InsyaAllah kita cuba mau share yang menarik-menarik. Dalam training tu tadi mukadimah dia tu Mukadimah saja pun gila. Ya, Pak, ini buat movie punya cerita apa ni? Boleh. Kan? Boleh Kalah sebenarnya. Black Hawk Down. So tuan, berapa lama berada di dalam yang training komando ni? Lepas yang sebenarnya latihan asas komando ni kita 3 bulan. Okey. 3 bulan tu. Dan 3 bulan ini dia ada beberapa part dia punya training lah. Okey. Part pertama itu kita kena bagian camp. Okey. Camp, kemudian kedua kita bagian paya. Okey. Ketiga ada laut. Ni dan satu lagi dia punya hutan pula. Hutan. Latihan hutan. Jadi semua ni kena habis dalam tempoh 3 bulan tu lah. Dan kebanyakan apa ni dalam 3 bulan ini yang banyak yang gagal meneruskan latihan itu adalah dalam latihan ada satu part yang hutan, paya. Dia bukan, yang satu latihan apa ni jalan kaki, long march. Okey. Itu yang paling ramai yang kecundang. Dia sejauh dia kena berjalan sejauh 180 km. Gila. Kek limpas kek. KK ulang alik kalau Beaufort. 180 kita pergi KK 115 kurang kan. So kau sampai di Kinarut lah. Iyalah. Atau limpas lagi sikit tu. Paparo. Kau sampai membakut. Ya boleh lah. Ya. Boleh lah. Ya. Boleh. 180. Wow. 180 tu kan. Kita mesti Siapa yang tuan dah berjaya lah. Situ alhamdulillah kita ni. Wow, kuatnya. Situ jadi hebat dia sebenarnya yang ajaib dia tu kan. 180 km tu kita complete dengan dia punya apa ni equipment. Alamak. Dengan dia punya weapon dia. Dengan bag sekali semua. Bag sekali lah. Berapa lama dia bagi masa untuk dia bagi sampai masa, dia kena sampai. Masa perjalanan tu 2 hari 1 malam. Kalau lebih kira boleh cari unit lain lah. Unit chef. Aku balik-balik pergi chef. Buat macam senang masak je. Dia sebenarnya dia latihan ini bukan kita sendiri. Dia masih dikawal oleh apa ni instructor. So ada berapa ramai masa tu berjalan 180 km? Kita siapa punya base tu kan. Kita rumus dia punya tu. Kami lapor lebih kurang 360 lebih lah orang. Semua trip-trip komando lah masa mula-mula ni. Ini trip yang pergi mula-mula lah. Sekalinya termasuk dari apa ni latihan camp tu kan. 300 lebih finalis dia. Kita hanya berjaya apa ni menamatkan latihan itu adalah 46 orang sahaja. Alamak, 100 lebih yang gagal lah.
Dia 300 lebih yang gagal. Oh, 300 lebih yang gagal lah. Wah, success rate kira maths lah kan 10% lah. Ya, dalam 10%. Dialah yang berjaya. Yang berjaya dalam 10% saja. Wow, bukan senang. Jadi, Okay. jadi itulah rumusan dia untuk menjadi komando ni. Pikir-pikir sendiri. Pikir-pikir Tuan dulu. Tuan ada penyesalan kah? Semasa shit. Menyesal aku tahu kenapa aku nak ambil bagian chef. Balik lagi chef. Chef lagi. Oh, Macam mana Tuan? Ada masa tu semangat Tuan tinggi mungkin rasanya masa tu semangat berapi jugalah. Dia punya yalah semasa kita buat pemilihan tu, jurulatih yang yang pergi buat ujian dengan kita kan dia akan cabar kita. Oh. Dia akan cabar, dia beritahu untuk mencapai kepuasan dalam ketenteraan ini ada dalam komando. Oh. Jadi kita pun sahut dia punya cabaran tu. Apa yang dia beritahu kepuasan dalam dalam tentera tu kan. Jadi sebenarnya betul lah. Apa yang dicerita oleh jurulatih kami yang mula-mula dulu tu memang sebenarnya memang real lah. Wow. I see. Jadi sebab macam kita bagi tahu gitu, kita pun bercampur dengan kawan-kawan kita dalam unit-unit biasalah. Memang kita ada kelainan. Oh. Okay. So Tuan sampai 180 tu kira berjaya apa semua, diorang ada bagi recognition macam medal kah ataupun diorang bagi bintang kah ataupun macam mana, ada pangkat dia kah, macam mana cerita pangkat dia ni? Semasa kami yang menamatkan latihan 46 orang tu, kita ialah dia grants jugalah dia punya dia seremoni punya, dia lah. Seremoni dia yang grand jugalah. Di situ kalau ada peluang lah kan, kalau macam bro ada peluang, kita boleh hadir dalam dia punya seremoni tu boleh. Wow. Tapi yalah dia ada dalam setahun ada 2 kali ataupun 3 kali gitulah. I see. Di situ Very kita akan special. dengar letupan bom sebanyak 12 kali. Okay. Dia sebab masa tu kita baca Sumpah Prajurit Komando. Wow, ini khas kepada yang lulus semua lah. Komando lah. Jadi bila kita lulus, apa yang kita dapat masa tu, pertama dia akan bagi kita berry. Okay, berry. Okay. Dulu kalau kita rekrut kita akan bagi yang Hijau, berry itu hijau biasa. Jadi bila kita lulus komando kita bagi green berry yang sebenarnya lah. Wow, green beret. Green beret. Wow. Masih ada sampai sekarang Tuan? Masih ada lagi. Alhamdulillah. Wow. Jangan Mesti disimpan tu. Itu disimpan. pinjam jalan-jalan di pekan. Bekas komando. Ayo. Lepas tu kita dibagi pisau komando. Okay. Pisau komando dan terakhir. Betul kan pisau komando tu macam yang Rambo punya ada gergaji di belakang? Tidak juga. Juga. Cuma kita dia punya pisau tu dia kiri kanan dia tajam lah. Ini kira anugerah. Okay. Ada tulisan-tulisan kah? Dia memang tulisan situ. Engrave. Engrave dia tu lepas tu nama kita lah. Wow. Khas untuk kita punya. Okay. So kalau di baju, kalau dia green beret dia bagi. So di baju apa ada macam tanda-tanda tertentu kah Tuan? Yang kita satu lagi dia bagi ni layat dia. Okay. Dia warna biru. Warna biru. Dia warna biru. Kalau lihat tu kalau warna biru ni kira komando lah. Komando. Pergi cari dulu tali kambing yang yang warna biru. Tali rapiah. Jalan-jalan di pekan pakai green beret. Orang cakap kau gila. Macam gini. Kau buat apa itu tali kambing? Ada kambing tadi. Terus dia bilang kan, kau KRS dari mana? Dia bilang kadet remaja sekolah mana? Okay. Wow. Saya tengok. Saya tumpang bangga lah dengar dia cerita kan. Ya, saya pun bangga. Not everybody can reach the level of commando actually. It's not easy. It's The not easy, elites, man. That's why they are called the elites. Betul. Green beret tu. Wow. So your question just you want to ask? Ada saya nampak di TikTok lah Pak ni. Viral baru-baru ni. Ya. So macam diorang punya seremoni lah Pak ni. Dia buang dia punya topi dia. Saya rasa diorang Ini punya Malaysia punya ataupun Malaysia. bukan? Malaysian. Okay, Malaysian. Ini Special Force juga. Macam Special Force lah dari komen lah. Dia buang seremoni lah Pak ni. Dia buang dia punya topi hijau dia Dapat yang pasangkan yang lanyard. beret yang beret. merah. Okay. Lepas tu dia dapat dia punya pin dia. Lepas tu dia tumbuk lah. Kira macam seremoni dia lah. Ada pula yang kecam dalam Facebook ini. Tapi kecam tu jangan tengok lah. Mana dia orang tahu. Ya, orang tahu kan. Tapi yang ada yang
ex-komando sana juga bagi tahu Komen. inilah dia punya tradisi. Itu sebenarnya Special Force mana tuh, branch mana? Kalau merah beret tu. Dia bukan, dia murun. Merun. Sorry, merun. Dia murun ni dia brigade 10 brigade para. Wah. Oh, para. Para. Oh, paratroopers lah. Ya, paratroopers. Paratroopers. Dia dia ditumbuhkan dalam 1998 tu silap lah. Oh, okey. Ini pun Special Forces juga lah ni. Dia Bahagian. Dia no comment lah. No comment lah sebab dia yalah. Dia advance daripada infantry lain lah. Wow. Itu saja kita perlu tahu lah. Kita jangan cungkil lebih lah. Kalau kamu mau kamu Google lah. Kamu fikir Tidak lah. lawan komando lah. Itukah? Yalah. Kita pun cuma kita cerita kita punya ni lah. Yalah. Tidak orang memegang akta, orang sudah sign mana boleh. Kau ni kan. Faham lah. Dan yang terakhir tu yang kita terima dia bagi. Masa tu. Kami diberi skeping diploma. Wow. Diploma komando. Tuan masih simpan sampai sekarang? Masih ada lagi. Masih ada, alhamdulillah. Diploma komando tu kita pegang lah. Wow. Saya ingat tadi kami paling penting last kali kami dibagi sumandak satu. Wow, okey. Wah. So tuan masa tu saya tahu jauh daripada keluarga dan semuanya. Macam mana tuan berhubung dengan keluarga masa tu? Yalah. Sebab macam saya kan, macam tadi lah kita mula-mula kan pindah randa kan. Pindah randa daripada satu kampung ke satu kampung. Dan bila berada di suasana askar ni pun macam kita macam biasa dah. Biasa pula. Jadi untuk bila kita ingat ni keluarga tu dulu tidak ada telefon lagi. Belum ada WhatsApp. Yang ada burung gagak. Belum ada lagi. Jadi terpaksalah kita Tulis surat lah. Tulis surat pun boleh tahan jugalah. Iyalah. Dia asal dia sampai tu. Sampai Sandakan tu Narusan pergi Pulau Berhala tu. Tunggu bot. So tuan masa tu keluarga berada di Pulau Berhala Sandakan. Dia di Pulau Berhala. Okey. Lepas tu yalah. Masa tu dia terus berkhidmat bapa saya di Sandakan. Jadi bila dapat cuti lah. Lepasan daripada pasukan baru kita balik untuk bertemu dengan keluarga. Wow. So apa perasaan ibu bapa? Masa tu ibu bapa masih ada. So apa perasaan dia terima tuan balik masa tu bercuti dengan ijazah ataupun dari diploma di komando tu tuan? Macam saya kan. Macam saya yalah. Mesti masih jelas masa tu, mesti masih jelas. Kalau kita pun mau kasih bangga dia orang, betul. Sebenarnya untuk makluman lah kan, macam saya keluarga saya ni terpisah dua lah. Okey. Jadi faham. So macam saya yalah, saya rasa feeling dorang tu bila dorang tahu anak dorang jadi komando, sudah semesti mereka gembira lah. Betul. Mesti gembira. Sebab kita sekarang pun kalau kita tengok dalam penutupan Istimewari yang komando tu kan, nangis ramai keluarga yang dijemput datang. Betul. Macam saya dulu pun ada juga disuruh, tapi masalah ialah kos kena jadi naik kapal lagi banyak tempat. Jadi terpaksa saya bersendirian lah. Memang sedih lah sebab ada keluarga datang kan, bila penutup dia datang, tapi alhamdulillah lah ada kawan yang daripada daripada kalangan Sabah, Sarawak tu Semenanjung kan, dia community dia kuat lah. Community dia kuat, dia panggil kita duduk sama-sama lah. Terubat jugalah. Wah. Soalan satu lagi. Masa tu ada cewek sudah belum lagi? Masa tu belum ada lagi. Belum lagi. Cowok? Alamak. Alamak. So tuan, berakhirnya berakhirnya latihan komando tu. Macam mana selepas itu? Adakah dia terus okey? Saya mau tahu ni misi. Pernah tuan kena hantar misi mana-mana tak? Tak, aku cakap Semenanjung lah. Pernah hantar tak? Saya tahu tuan. Ya tuan, teruskan. Silakan. Yalah, sebenarnya misi yang boleh di-share lah tuan. Yang dia boleh share kita tahu, kita faham. Yang macam saya lah. Saya pernah
menyertai pos asli lah. Okey. Kita pergi pos orang asli. Okey. Tapi masa tu ialah kita just untuk ronda. Okey, Kita tengok, observe dia punya kawasan. Lepas tu Ini masuk hutan ni. Ini masuk hutan lah. Confirm ni. Ini masuk hutan. Berapa lama masa tu? Dia tuan? punya kita dalam 3 bulan juga. Okey. 3 bulan. Lama dalam hutan ni. Orang hutan. Cuma yalah kita dalam satu point tu, lepas tu kita akan pergi dan kita akan balik lah. Oh, okey. I see. Kalau pernahkah tuan dipanggil secara macam let's say keluar negara, misi keluar negara macam hantar macam dulu bosnya banyak kita hantar. Mungkin di luar negara lah khidmat pernah tak? Dia nyaris tu ada. Oh, nyaris. Okey. Nyaris. Sebab masa tu tahun 80-an ni operasi PBB Kemboja kan? Betul. Kemboja, Somalia, Ya. Namibia kan? Ya, betul. Jadi di tempat pasukan sini kebanyakan mereka sudah pergi misi. Jadi ada satu misi lagi tu macam dia macam tambahan lah. Okey. Tambahan dia kena pergi juga. Jadi dalam tu macam saya kira masuk sini lah. Sini lah masa tu. Siapa dalam hati tu ada peluang lah ni pergi. Tapi yalah kita rezeki tidak tidak sampai lah. Nampak orang lain yang pergilah. Jadi kita kena reda lah. Iyalah. Begitulah ceritanya. Kita kan berkhidmat untuk negara. Dipanggil kah ataupun tidak kah ataupun mungkin rezekinya tempat lain kan? Terserah. Ya. I see. Ceritanya tuan, pernahkah tuan berlakunya tembak menembak lah? Contohnya di border kah atau berlakunya ketidaksefahaman ataupun jumpa yang tidak sesuai kah misi-misi di dalam negara ni lah begitu. Pernahkah? Sebenarnya maksud saya kan latihan yang dilatih itu terguna secara patutlah ada latihan begitu. Lebih kurang gitu. Dia kalau kita katakan latihan tu kan, latihan tu sebenarnya kita akan dalam komando ni semua menggunakan yang peluru-peluru yang mematikan. Yang peluru hidup lah orang peluru panggil. Hidup. Tapi mematikan. Tapi sebab itu saya panggil peluru mematikan. Oksimoron. Kalau peluru hidup nanti orang pening menghidupkan pula. Sudah menghidupkan, orang tanyalah menghidupkan yang mana satu. Lain cerita. Itu cerita Om. So tuan I see. macam pernah terlepas ke tu tuan? Pernah sebab itu semua dikontrol kan tu. Iyalah. Itu saya beritahu tadi. Jurulatih saya beritahu yang pembuat milian tu ya dalam komando ni adalah segalanya kepuasan. Jadi iyalah it's real lah. Betul, training pun kita guna peluru hidup. Cuma mula-mula tu kita buat dry run dia tu kan. Kita pakai yang ni lah, yang kapur tu, blanks dia tu kan. And then lepas tu kita akan pakai real. Bukan setakat itu je. Bom pun kita pakai yang real juga. Bom tangan. Bom tangan. Lepas tu kita modified sendiri kita punya explosive tu. Kita sendiri buat lah. Sendiri. Jadi so dia bagi dia ajar masalah dia ajar. Macam mana mau buat eksplosif? Bahaya. Ini kita boleh kena akta kalau podcast ni keluar dia boleh cari kita tiba-tiba hilang di Kota Marudu. Mati payah kita ni. Ini boleh cerita off cast kan? Tiada guys, tiada. Tiada tapi nanti kami tanya dia. Di belakang recording dah. Tapi kita faham lah memegang orang bilang akta rahsia negara juga kan. Yang sama apabila pernah berkhidmat terutama dalam special forces sebegini, saya rasa kita tidak perlu sentuh lah. Kita faham lah. Kalau yang biasa tengok movie tu faham lah. Movie tu sebenarnya memang almost real pun, cuma mungkin tolak tambah lah, diolah lebih dramatik. Didramatikan lah, ditelenovelakan lah. Telenovelakan. Jadi sinetron. So tuan, how long have you been orang bilang berapa lama tuan berkhidmat dengan komando ni? Tentera lah keseluruhan lah. Keseluruhan dia lah. Daripada saya rekrut sampailah saya menamatkan perkhidmatan adalah 21 tahun. 21 tahun. Dan pada saya mungkin macam kami yang sudah, sebab
Dalam untuk makluman lah, askar ni kan, kebanyakan orang salah faham. Okey. Dia bilang dia ni sudah pencen. Dia berhenti 10 pun dia panggil dia pencen. Sebenarnya dalam askar ni dia hanya dibagi pencen itu apabila dia berkhidmat 21 tahun ke atas. Oh begitu. Bila dia tidak sampai itu kan dia 20 tahun dia still tidak ada pencen dari kita. Gitu. Okey, perkhidmatannya 21 tahun lah. 21 tahun ke atas. Jadi pada 21 tahun kalau maksud dia di mana stesen tuan yang paling lama berada? Semenanjung? Saya keseluruhan perkhidmatan saya semua di Semenanjung. Kebanyakannya. Bukan Semenanjung, di Negeri Melaka. Oh di Melaka. Macam negeri saya sudah di Melaka. Kalau sana mungkin ada kawan-kawan keluarga-keluarga yang memang atau macam mana? Dia bukan masalah keluarga sebab saya rekrut pun di Negeri Melaka. Betul. Lepas tu bila saya lepas 6 bulan tu terus saya pergi sebelah tu camp komando tu memang Negeri Melaka. Okey. Jadi berarti daripada 90 sehingga 2011 tu saya di Negeri Melaka lah. Daripada Melaka tu orang begitu tidak ada apa-apa. Sehingga ada sebelah camp saya tu ada penapis Petronas. Oh begitu. Wow. Lama di sana. Gitu. Kalau gitu tak ada masalah ni cakap Semenanjung ni. Lancar juga dah. Ulau melingkar atas pagau. Itu bahasa Melaka lah. Bahasa Melaka. Lahabau. Kau dah bahabau. Ya, tapi diorang macam kasar. Tapi sebenarnya memang diorang begitu. Amin bahasa dia begitu. Ya. Kau rasa macam diorang kasar. Kau buat aku hempuk kau. Tapi diorang memang begitu bahasa. Dia Melaka ni pagi-pagi kau kena maki tu. Tapi sebenarnya itu memang sudah normal. Trend dia normal. Tradition dia lah gitu. Dan kau pergi sana kau kena Lahabau kau pergi belasah pula balik. So tuan, maksud saya tadi ada keluarga apa tu, maksud saya mungkin ada kenalan yang berkenal dengan keluarga di sana, keluarga angkat, family friend gitu ataupun kawan-kawan yang lokal situ yang bukan askar. Maksud saya. Dia ada juga. Sebab iyalah macam saya sebelum saya masuk askar dulu kan, saya ikut kawan-kawan ni lah. Apa ni jemaah ni kan. Betul. Saya ikut jemaah. At least bila saya berada dalam ketenteraan tu, saya masih berhubung dengan dengan kawan-kawan tu. Jadi satu advantage untuk saya lah. Jadi bila saya pergi mana-mana ada kawan. Itu advantage lah. Networking lah juga. Ya betul, networking. Saya masih ingat rasanya masa arwah saya meninggal, arwah bapak saya meninggal. Tuan ada datang sini juga masa tu. Mungkin baru 2-3 tahun tuan habis daripada tu. Sebab lama tidak nampak tuan sini. Jadi saya pun perasaan ini tuan Gani gini. Dan masa tu I think 2004, my dad passed away 2014. So masa tu tuan Gani ada sini. Baru 3 tahun masa tu kan. Wow, okey. Wow. Wah, lama sudah. Ya, lama berkhidmat dan kalau ikut betul ada dalam 10 years lah, 11 years lah sudah. Ya, 11 dah. 11 years lah masuk. Sebab 2011 kan sekarang dulu. Wow. So tuan, lepas habis tu tuan, banyak cerita sebenarnya in between, tapi we want to tell you, we want to share you we want to ask you bilang life after military lah. Military life. Macam mana tuan sesuaikan diri balik ke community semula? Sebab 21 tahun ni kerja sama yang community askar saja. Sebenarnya dalam sistem ketenteraan ini kita bila kita mau bersarah sudah kan, mau sama ada dia dalam 10 tahun, 18 tahun, 21 tahun kan, kita ada satu tempat kita untuk menyesuaikan daripada tentera ke awam. Kita kena ikut kursus di. Ada juga. Ada dia di namanya perhebat. Wah, dia macam naturalisasi. Naturalisasi. Wow. Jadi berapa lama tuan? Dia tengok dia punya kelayakan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Dia tengok kelayakan dia. So tuan punya berapa? Macam saya, sebab saya 21 tahun, saya layak untuk 6 bulan saja. Pun lama juga untuk to naturalize back to the normal community. Wow. I see.
Adakah itu macam, sebab saya faham konsep macam apa yang berlaku di Amerika lah. Terlalu banyak tengok movie kan. Banyak yang macam baru balik daripada deployment, diorang ada macam mental illness sikit dari segi depression, PTSD. PTSD dan diorang pandai cakap sendiri, diorang masih ingat masa apa yang berlaku masa diorang di military. Mungkin ini dari segi kita lah, kita dari Malaysia punya sistem lah. Which is bagi aku bagus lah kan. Dia membantu veteran. Yang membantu yang veteran ataupun yang pensioner ini daripada military menyesuaikan diri kepada komuniti lah. Wow. Apa kita belajar tuan masa tu 6 bulan? Saya macam mana begitu, course dia? tidak ada pilihan lah, terpaksa saya pergi giat mara di Kampung Ranau tu. Oh begitu. Dia bagi coursework lah. Coursework tu. Begitu. Selama 6 bulan saya ambil bagian untuk pembikinan perabot. Okey. Kos dia dibiayai oleh inilah. Dari military lah, army lah. Okey. military. Begitu. Dia bagi kemahiran lah. Dia bagi kemahiran sebab dia Yalah mungkin kau akan ke sana punya lain untuk kenal orang, sudah balik kepada norma asal. Ini tiba-tiba dia bilang terus berdiri, bahaya juga. Kan? What like that Wah. Tuan, saya mau tanya balik, kita reverse sikit balik masa 21 tahun bekerja dan dengan komando tu mungkin dalam 20 years jugalah. Gitu. So tuan, ini saya pernah dengar lah, dorang bilang masa latihan tu, masa dorang di hutan macam tiada makanan, sudah macam monyet pun orang makan. Betul ke tuan? Itu sebenarnya mungkin tiada sudah makanan. Dia dalam peringkat awal kita sudah dilatih tu. Ya kau. Wow. Dalam 3 bulan tu. Kita ada satu dia punya syllabus itu. Kita masuk yang ini latihan hutan. Cuma kita mula-mula dia bagi makanan sedikit. Jadi bila habis 2 minggu kan. 2 minggu makanan sedikit memang tak cukup sudah kan. Cukup. Jadi di situ kita pandailah. Buat apa ni? What is that? Cari biawak. Bukanlah cari buat umpan. Apa ni yang perangkap? Perangkap. Ya, dia itu sudah termasuk survival lah. Survival. Okay. I see. Pandai sendiri. Pandai sendiri. Apa yang kamu rasa boleh makan lah. Dia punya tu. Sebab pengalaman lah. Ada satu kami dalam hutan ni kan. Bila makan dan ada satu pokok tu. Dia rimbun macam pokok mangga yang lebih kurang 5 tahun tu kan. Okey. Dia punya daun dia tu daun dia masam. Masam-masam. Jadi bila masam-masam kami ni lapar kan. Pergi makan sehingga yang itu pokok tu macam kena serang oleh ulat. Habis. Kamu makan? Habis dimakannya. Wow. Sedap. Dia kalau gitu memang sedap, sudah lapar lagi. Iyalah dia lapar, tapi dia punya rasa tu masam-masam. Ada garam enggak masa itu? Tiada garam. Tak ada garam. Dia real daun punya. Maksud saya ada bawa garam enggak masa itu? Dah sudah habis. Garam pun sudah habis. Itu yang ni lah yang saya masih ingat sampai experience sekarang. Lah. Betul lah juga tu. Kalau begitu sebab saya pun ada dengar orang bilang sampai tidak makanan ada monyet, banyak monyet. Rasa monyet dia orang makan. Dia memang ada. Dia yang last exercise tu kan. Sebelum kita pergi next exercise tu, ada makanan tu sudah sedikit. Jadi untuk supaya semua dapat makan, dia kumpul makanan yang ada sedikit tu. Lepas tu dia akan masak bubur. Masak bubur macam bubur Ashura lah tu. Lepas bubur tu dia lambok lah. Bubur lambok. Tapi dia campur bahan. Itu yang ada biawak tu. Bubur biawak. Jadi saya pun masa tu saya cuba bertahan dalam kelaparan tu sejauh mana boleh kan. Tapi tidak dapat. Lapar kalau tidak jadi kurus, tidak ada energi lagi. Energi tidak ada sebab ini di hutan ni. Ini dalam hutan. Kita sebab ada next tu kan kita kena continue, jadi terpaksa jugalah. Jadi saya pun makan jugalah kan. Yalah. Tapi masa tu kami piring kan. Piring dia yang orang kita tahu memang piring askar. Memang tempurung. Itu tempurung. Piring paling mahal lah di hutan. Itu mesti ada. Itu bukan yang mistin tu. Itu memang untuk yang ni, tapi yang real punya yang tu lah. Tempurung. Jadi tiada sudut tangan terus.
sudu buat sendiri. Buat sendiri Buat daripada kayu sendiri whatever lah. Whatever dia punya. Original. Ui. Wow. Balik yang bubur tu kan. Bubur tu yalah masing-masing sudah naik makan kan. Saya pun makan. Lapar. Ya. Bila makan something pula dalam mulut. Kalau tengok ikur. Bila Bukan. Tulang. Bila saya ni kan, bila saya pergi keluar kan, kuku biawak. Alamak. Wow. Kutu biawak. Kuku biawak. Wow. Wah. Saya dengar kutu Muntah kah biawak. masa tu tuan? Muntah kah? Dia tak muntah juga. Oh, dia jugalah. Tapi dia punya apa ni, lapar tu kan. Macam Lebih menang lah. Yang lapar tu lebih memenangi lah. hilang terus. Tuan, ini soalan kira tidak tahu jahat kan dah. Sedap ke tuan? Dia masa tu macam Apa lagi? No choice. No choice lah. No choice. Dia bukan masalah sedap. Sedap. Sudah lapar. Iyalah. Yang penting mati atau hidup sih. Jadi terpaksa aja. Darurat lah. Iyalah itu kira darurat kan. Wah, iyalah. Ya betul-betul. Wah. Aduh. Wow. Syok. Syok kan? Syok juga Ya. lah. Cuma ada monyet tu lah. Ada monyet ada juga. Ada juga? Ada. Ada. Monyet ni dalam keadaan proses kena panggang tu kan. Oh. Ini masih di hutan lah ni kan? Masih ada. Okey. Oh. Semua masih pun hutan. Sebelum payah. bubur tadi tu. Sebelum bubur. Oh. Before bubur tu kena Yang itu? monyet punya cabaran lagi. Oh. Lepas tu kita pelatih semua kan pergi panggang salai dia. Dalam salai itu pun boleh hilang juga tu monyet tu. Ui. Yang Laju. kita kan Lapar sudah bah. campur masa tu. Ya. Sabah Sarawak Melayu kan. Tapi saya pun ada makan juga lah monyet tu. Makan. Cuma monyet ini dia punya Sedap. Sinalau kera. dia tidak ada rasa. Oh. Tapi yang akhir dia punya rumusan dia tu kan. Zat dia tu. Bila kita makan badan kita jadi panas. Oh, I see. Badannya panas tapi berbau. Badan kita berbau. Berbau. Panas dan berbau. Berbau monyet. So saya rasa dia punya rumusan tu ialah dia bagi panas apa. Mungkin sebelah malam kan sejuk. Ya, itu so lah. dia mungkin Oh, I see. helping that jugalah. Ada benefit di situ lah. Cuma bau lah. Tuan, okey. Ajar kami macam mana mau contohlah mau pasang api di hutan. How can we start api kalau tiada macis? Dia the best way. Iyalah itu termasuk daripada Survival. juga lah. Macam kalau bro tengok dalam dalam ada satu slot dalam FB itu. Tapi lupa dia punya tajuk kan. Okay. Ada saya punya kawan tu memang dia sekarang menunjuk cara-cara untuk kita pasang api cara tradisional. So salah satunya kalau tuan di hutan pertama sekali kita tengok pertama kita kalau dia punya sumber api itu sudah tidak ada. Pertama kita kena cari kulit kayu yang sudah repuh dan kering. Lepas tu kita cuba cari besi. Cuba kita dengan pisau yang ada kan kita cuba dia kikis dia tapi dengan laju lah pantas supaya dia ada percikan dia punya pergerakan tenaga tu. Tapi kena yang constant lah. Constant dengan bahan bakar tu dia kena rapat lah. Dia punya tu. Itu salah satunya lah. Jadi sekarang ni pun masih still yang kami punya kawan tu dia sehingga dia buat sekarang ni untuk macam demo lah. Kelas demo lah. Untuk survival punya kelas. Survival lah. untuk bagus rawat. Gitu. Dia punya tu. Bagus Ada saya tengok di YouTube lah. Tapi ini Bear Grylls. No. Ya, one of it. Diorang guna plastik. Plastik tu dong isi air. Lepas tu dong kasih matahari. Jadi kantar lah dia macam point to dia yang kering-kering. Lama-lama dia hidup juga. Ada yang pakai botol pun ada sebab dia anything to do with the spectrum lah. I see. Wow. Tapi memang kalau macam tempat kita
mungkin kurang matahari kita tropical sikit. Mungkin the best way is to buat macam yang tuan tadi cakap lah. ya. Ada juga orang dulu pun ada ajar juga macam Datuk saya pun tali wakau tu dia kasih taruh di kayu, lepas tu kayu tu cari satu tempat yang kering, taruh sabut ke apa, kasih macam gergaji lah dia. Tapi dia bergerak di dalam itu tali wakau, dia macam tali lah selama panas lama-lama hidup. Api. I just made fire. Wow. Wah, tuan Castaway lah. ya castaway lah. Banyak pengalaman tuan makan monyet dan saya nak tahu lah kalau ada naga kali naga. Ada buah naga. Ya, Dragon fruit. you got me with that. Dia bukan apa kan. Benda ni kita ialah untuk meneruskan Yalah ya, Hidup. kehidupan. Sebab Betul. misi masih panjang kan. Betul, jadi betul, terpaksa betul. dia Terpaksa. tidak ada pilihan lah. Oh, I see. Jadi tuan kalau tidak beras habis sudah, memang kalau bubur macam mana buat bubur tidak beras lah. Yalah, yang macam tadi yang dia kumpul-kumpul tinggal dalam mungkin masih ada baki dia dalam satu genggam. Oh, wow. Siapa yang ada kan yang Gabung. kita gabung. Lepas tu campur dengan sapak-sapak lah. Sapak dia tu. Lepas tu and then dia bagi semua dia dalam komando ni bila kita buat macam gitu kan dia walaupun sedikit mesti semua dapat. Dia semua dapat. Semangat setiap kawan tu mesti Kena ada lah. Wah. Unity. unity. Ada I want to share a story during the time ini komando punya training daripada US ataupun British masa diorang hilang di Low Peak daripada Kinabalu tu. Tuan masih ingat tu? Kali diorang keluar di Kota Blut sudah diorang keluar. Diorang sesat berapa bulan. At the point kan bila jumpa tu, saya masih ingat tu berita masa keluar diorang kena jumpa. Diorang kampung yang jumpa sana. Diorang sudah kurus sampai ada yang kena papah sudah kurus sana. Diorang bila dia one of the dia punya boss sana, dia kira captain dia lah yang tinggal situ. Dia kena temu ramah, dia bilang diorang at the point yang diorang sudah hampir cabut undi. Kira sumber monyet pun tiada, babi hutan pun tiada sudah apa-apa. Rumput apa-apa semua pokoknya beracun sudah begitu Pak. And tropical kan, mau hidup api pun susah. So diorang until the point yang diorang mau cabut undi sudah tuan. Makan antara diorang lah ya. Wih, gila lah. Wow, sampai begitu sekali tuan. Untuk menghidupkan satu pasukan lah ni begitu. Itu mungkin dalam saya punya pandangan lah. Okay. Untuk mungkin diorang punya sumber dia begitu. Tapi saya rasa dalam situasi special force untuk Malaysia, Malaysia kan kita tidak akan sampai ke tahap itu. Sebab kita memang hutan kita mesti kita tahu ada di dalam tanah cacing yang boleh dimakan ke something, worm butod ke apa kan. Butod. Kita boleh tahu kita punya rumput yang mana boleh bagi zat Sumber protein. Sumber protein dia punya. kan. Kalau ada sungai mesti ada ikan kamu gitu kan. Yalah macam tadi lah kan yang selama ni kita tidak terjadi yang daun yang di pokok tu yang masam tu kan. Mana pernah jumpa? Mana tak pernah tapi masa tu dia itu macam ibarat itulah macam dia pokok tu kena serang oleh ulat. Habis. Tidak ada langsung. Manggas. Tuan, kalau berlaku sakit di dalam hutan, macam mana kamu punya advice pertama? Adakah kamu di kalangan kamu yang doktor ataupun yang memang spesialis dalam perubatan? Tahu semua kamu belajar juga atau macam mana? Itu saya beritahu tadi dalam komando ni kita semua kena belajar. Jadi ini asas medik, basic medik tu kita kena ajar. Jadi rawatan awal tu kita memang ada knowledge lah. Okay, so contohlah. Ini kena belajar juga nih. Kalau macam sakit perut dalam hutan, senanglah berak saya lah bahkan pakai saya daun-daun ke apa. Tapi kalau macam kena cerit berit ke apa, contohnya makan baru saya makan bubur biawak, mungkin tak biasa itu perut. Saya makan kuku dia masuk dalam. Bahaya, kuyak nanti jubur. So saya rasa itu kita antara kita boleh gambarkan lah macam survival lah, nama dia survival pun juga kan. Survival dia lah. antara hidup dan mati ni kalau survival ni. So you need to do whatever it takes. Kalau by all means you have to do it to survive, to complete the mission. Betul. Dan setiap special forces pun kami pernah cover special forces dulu di beberapa episod sebelum ini awal season kita. Yes. Dan kita cerita juga Malaysia pun antara yang paling top komando dia actually di dunia sebenarnya. Betul ke kita ni spesialis hutan?
Ya, kita memang advance dalam hutan lah. Kita punya ni. Seluruh dunia hutan, especially forest punya tropical punya, Malaysia number 1. The rest tu ialah macam snow tu orang lain lah, kita tidak snow sini kan, ada yang bagian sejuk punya ke, bagian laut punya ke apa, naval and everything. Saya faham jugalah macam mana kita boleh kalau hilang di hutan, saya rasa kita bukan saya maybe saya tidak tahu macam mana kita boleh survive ke tidak, tapi probably kita still can survive lah, prolong the anulah, kita boleh lama lah sikit lah. Terus saya bangga. Ya, saya boleh ikut bangga. Ya, tapi sebenarnya bro, sebenarnya kita dalam snow pun kita boleh juga. Oh ya. Walaupun kita ni training di Khatulistiwa kan, tapi sebab ada case di Australia. Okay. Kita punya special force training dengan apa ni beberapa negara di Australia. Jadi masa tu kebetulan memang dia punya apa ni suhu tu teramat sejuk lah. Teramat, dan sehingga ada beberapa anggota daripada negara-negara luar tu dia terpaksa apa ni kena bawa pergi hospital. Terlampau sejuk sangat. Tapi kita punya askar ni still masih lagi apa ni okey lah. Wow. Itu yang dorang hairan strong. tu. Jadi dorang pun antar dia punya ni apa ni orang dia pergi camp kita tu kan. Apa askar Malaysia ni berlatih latihan kamu. Biasa je. Rupa-rupanya askar Malaysia ni bila musim sejuk, iyalah sejuk kan. Tidak ada ni lagi tidur lagi sejuk. Lagi sejuk. Dia kerja dia pergi main sukan. Jadi, supaya boleh keep warm lah. Jadi situ yang orang yang askar lain ni dia pergi tarik dia punya sleeping bag, lepas tu dia masuk. Lagi dia orang sejuk. Walaupun dia dalam tu kan biasa, tapi tak boleh. Jadi pada saya kita punya speech force ni kan kita boleh dalam apa jauh situasi. Betul kau cakap, memang kita pergi, memang first episode kita kena pergi fourth episode lah. We gonna take a short break. We'll be right back right after this. Tapi penaja kami adalah Kinamas Auto untuk mendapatkan kenderaan berat dan juga jentera berat dan juga ringan ataupun jenis kenderaan yang kamu mahukan dengan harga-harga kau tim, harga kopi-kopi. Bolehlah hubungi atau cari Kinamas Auto Beaufort. Yes, harga boleh nego. Kita call lah 016-803-2368. Ulang lagi 016-803-2368. Cari kami di Kinamas Auto Facebook dan Instagram. Yap, now kita akan berehat. Kita akan kembali selepas ini. Hi, I'm Anne Athena Osman and you're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah. Check your systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites.